Jadi disebut dekat sini, dia antaranya memperlihatkan kegembiraan, senyum gembira, wajah yang manis. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, apakah yang dimasukkan dengan akhlak yang baik? Sebab Nabi sebut ketika itu, hadis itu panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muqaddimah hadis itu Nabi sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak dan yang paling aku cintai di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada sambungan lagi tu, sambung hujung sekali sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah orang yang baik akhlaknya? Tahu tak? Yang pertama Nabi sebut, orang yang berwajah manis. Sampai macam tu sekali. Ada lagi lah pendetailan dia, orang yang selalu berbuat baik, itu akhlak yang baik. Ada lagi yang ketiga, ada lagi seterusnya. Tapi ranking pertama, akhlak orang yang berakhlak baik, yang sentiasa berwajah manis. Subhanallah. Tu kena pergi facial muka tu. Ya, sebenarnya bila kita kata nak buat urutan muka je, urat-urat ni kita akan rasa lega muka. Kau tak muka tu macam tu, rasa lega, rasa tegang, urat-urat yang tegang tu. Lepas tu kita tengok, muda 10 tahun. Bukan nak muda tu, nak supaya ni kita sebenarnya banyak stres, ada urat-urat stres, dia bagi kita lega sikit. Ada urat-urat belakang ni dia bagi kita kuat. Rupanya bukan kita ada masalah berat sangat, tapi badan kita terlalu lemah sampai tak boleh nak menanggung masalah tu. Badan kita lemah, kita tak sihat, kita kurang cergas. Orang yang badan sihat, badan cergas, ada ujian, ada masalah, dia steady je. Tapi kalau badan lemah, masalah sikit, jadi macam tu. Semayang pun, Allah, lemah je. Tahiyat pun tahiyat, lemah je. Tapi badan segar, semayang pun Allah, muka lain. Ya, betul benda tu. Tak percaya buat. Lepas tu bagi tahu pada sepatu Ustazah Asma, mana tahu saya dapat free lepas tu. Okey, alhamdulillah kita setakat itu nak masuk minggu depan, iaitu berhias dan mempercantik diri. Tajuk cantik itu, tapi pendek je, tak apa, saya tambah sendiri. Nanti kita carilah tip-tip semula jadi ke kan, ataupun saya bawalah Kacik Fatimah minggu depan. Laku ni yang Ustazah Nafizah Musa tu, yang UTM tu. Daripada dulu pergi sebut. Tahun lepas dah setahun dah. Ustazah Atikah, cari betul lah. Tahun ni kita jual lah Kacik Fatimah tu. Yang UTM punya tu, sebab dia dibuat oleh universiti, memang bagus. Ustazah Hafizah sendiri pun promote sebab dia kan pensyarah UTM. Dan yang dihasilkan tu daripada Kacik Fatimah yang berkualiti. Sebenarnya bila sebut Kacik Fatimah, sebab apa nama dia diberi Fatimah, nak kata kekuatan Sayyidatina Fatimah tu kan. Lepas tu kalau kita baca Kacik Fatimah ni, satu pokok yang mahal, yang susah kita nak cari. Dan UTM dia buat sendiri, maksudnya dia tanam sendiri, dia jaga sendiri kualiti. UTM ni Universiti Teknologi Malaysia lah. Jadi insya-Allah kena hari ni ke esok ke order kan. Bawa minggu depan tak laku pula kan. Tak apa, adalah tu. Jadi dia bawa duit, insya-Allah, insya-Allah. Maksudnya bukan semata-mata nak keuntungan. Kalau nak berniaga tahun lepas lagi beli ni, tapi memikirkan ramai orang memerlukan. Jadi kita insya-Allah dia memperbaiki dalaman wanita, bagi tenaga dan sebagainya. Masya-Allah, subhanallah. Okey, muka surat berapa Mutiara ni? Soal jawab tak jadi hari ni. Muka surat 106. Okey, ujung kita akan baca Mutiara kata Al-Qarni. Okey. Mutiara 106. Berapa banyak makan yang sekali, betul tak yang tu? Berapa banyak makan yang sekali menghalang seseorang dari makan-makan berikutnya? Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Sering ditemukan satu kejahatan menjauhkan banyak kebaikan. Dan tatapan sekali menghasilkan beribu penderitaan. Apa nak cakap tu kan? Okey, saya faham, saya nampak macam adalah faham, buat faham tu. Dia kata berapa banyak makan sekali menghalang seseorang daripada makan-makan berikutnya. Ada dua maksud yang saya boleh nampak kat situ. Pertama, berapa banyak makan sekali, contohlah kita makan kenyang terus sampai lah. Kalau sini bahasa apa? Makan yang sampai menyandar kita sebut apa? Ongeh.
Mengah. Makan ongeh lah, makan. Lepas tu kan orang ajak lagi, jom pergi sini. Dah kenyang dah tak boleh. Ikut saja boleh, makan dah tak boleh. Tengok je. Walaupun ada makanan yang kita suka. Sebab apa? Dah makan penuh tadi. Lepas tu ada orang bawa pula, dah tak boleh dah menyandar ni. Sebab makan sekali menghalang makan seterusnya. Ada maksud tersirat. Yang kedua, ramai mana sebab makan yang sekali tak jaga makanan, sakit dah halang tak boleh makan dah lepas tu. Sebab makan yang mudarat, makan yang tak elok, benda tak elok, 3 hari sakit perut. Apalah, menghalang makan seterusnya. Subhanallah. Dan bila sebut pasal makan ni, Masya Allah, soalannya banyak mana satu nikmat yang kita ambil berlebihan menghalang nikmat-nikmat yang lain. Sebab makan ni sebenarnya dengan nikmat lah. Orang yang bila ada nikmat makan, itu nikmat hidup lah. Ramai mana orang ditarik dah nikmat makan. Sakit ni tak boleh masuk nikmat hidup ditarik. Ramai mana orang yang tak jaga satu nikmat menghalang untuk dapat nikmat-nikmat lain. Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Satu kalimah saja, tapi menimbulkan banyak permusuhan. Na'udzubillahi min zalik. Satu kalimah menghalang kalimah-kalimah yang lain. Walaupun kita rasa kalimah tu tak adalah teruk sangat. Kata-kata yang buruk lebih lama kekal di dalam hati berbanding makanan. Makanan masuk dalam perut, akhirnya jadi najis, dibuang. Tapi suatu perkataan, bila dia masuk ke dalam hati, lebih lama kekalnya tu nak dibuang. 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. Saya sayang awak. Saya rindu awak. Saya nak awak. Saya perlukan awak. Betul kan? 3 patah perkataan. Seronok dengar, sejuk dengar. 3 patah perkataan juga boleh mengubah sebaliknya. Saya benci awak. Saya nyampah tengok muka awak. Nyampah. Perkataan satu je, nyampah. Meluat. Apa lagi? Tak ada sama. Ayat tu kan, contohlah. Walaupun perkataan tu sangat simple, tetapi ia terus mengubah hubungan tu, terus mengubah kehidupan. Tak payah panjang-panjang, simple je. Na'udzubillah. Sering ditemukan satu kejahatan menjauhkan banyak kebaikan dia, dan tatapan sekali menghasilkan beribu penderitaan. Apa maksud tu? Buat jahat sekali menimbulkan banyak penderitaan. Maksud tatapan tu macam melihat kan? Masya Allah. Tak nampak kebaikan dah. Tatapan sekali, mungkinlah bila kita melihat sesuatu maksiat contohnya. Bila mata ni melihat saja benda maksiat, tengok benda-benda yang kotor contohnya, benda-benda yang lucah contohnya. Tengok suami tak ada lucahnya ya. Dapat pahala lah. Tengoklah apa-apa yang benda maksiat. Saya sebut ni sebab ada, kalau saya nak baca ada soalan dalam ni. Soalan daripada seorang wanita. Dia baru kahwin dalam berapa bulan. Dia kata, Ustazah, lepas kahwin saya terkejut. Sebab apa? Saya tengok suami saya suka bangun malam. Bukan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail bangun malam tu memang syukurlah. Tapi rupanya senyap-senyap suami tengok video lucah. Jadi saya rasa dia lelaki yang baik. Orang nampak pun lelaki baik. Dan saya tak tahu dia rupanya ketagihan tengok video lucah. Lepas tu orang yang sama juga dia sambung. Kemudian saya balik kampung. Ada satu malam tu saya bangun malam, saya nak pergi ke dapur macam itulah. Saya terpandang bapa mertua saya dekat ruang tamu tengah malam pun duk tengok video lucah. Maksudnya nak tengok dalam bilik takut isteri sedar, mak mertua sedar, pergi kat ruang tamu. Dan bapa mertua saya tu bukan orang sebarangan, maksudnya orang yang dihormati lah. Orang dah pergi haji dah, pergi tuan haji, maksudnya orang dah tua lah, orang dah pencen, kerja guru tak silap macam tu lah. Tak kira lah kerja apa pun, ni menjadi ujian yang sangat berat. Masa muda dulu tak tengok benda-benda tu, dah tua baru tengok, jadi ketagih tu pelik. Jadi walaupun tatapan tu na'udzubillah membawa penderitaan yang berpanjangan. Derita apa? Bila dah tengok benda maksiat macam tu, hilang kemanisian ibadah. Itu penderitaan yang paling besar. Semayang dah tak rasa tenang, dah tak rasa seronok. Baca Quran tak rasa tenang, tak rasa seronok dah. Hilang manis tu. Dah jadi pahit dah. Zikir pun tak rasa apa-apa. Sebab apa yang dilihat, apa yang ditatap, dia akan masuk ke dalam hati. Jadi hati tu dah mula hitam, kotor. Macam mana hati yang sama nak rasa nikmat dalam melakukan ibadah?
Itulah penderitaan seorang seorang hamba itu, penderitaan sebenarnya adalah musibah yang paling besar seorang manusia apabila dia jauh dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itulah dia. Setakat itulah kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah akan datang kita jadilah buat soal jawab tu ya. Soalan jawapan insyaAllah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Berjumpa dalam minggu hadapan. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.